yang diceraikan oleh suaminya mendapat separuh saja mas kahwin. Maksudnya mas kahwin yang belum diberi ataupun hutang. Ataupun ada juga wanita yang diceraikan oleh suaminya, dia tak dapat langsung pun mas kahwinnya. Jadi ini semua sudah kita bincangkan pada pengajian yang lalu. So tuan-tuan dan puan-puan, jika masih berminat untuk mendalami tentang berkaitan dengan mahar ini dan perbincangannya, boleh buka pengajian siri ke-12. Di situ kita bincangkan dengan secara teliti dan begitu secara detail. Jadi insya-Allah bolehlah kita ambil manfaat yang baik daripada pengajian ini untuk kita tambah ilmu, ya. Walaupun banyak perkara terutama bab berkaitan dengan mahar ini yang kita bincangkan semalam, dia tak ada dalam perbincangan ataupun tak ada dalam amalan masyarakat kita dekat Malaysia ni. Pasal apa? Sebab rata-ratanya mas kahwin memang sudah ditetapkan oleh kerajaan negeri. Di bawah tuanku sultan-sultan, sebab agama di bawah sultan, maka sudah ditetapkan. Itu yang banyak tak boleh pakai. So wanita nak tetapkan mahar pun tak boleh. Tapi yang ditetapkan adalah hantaran. Siapa yang tetapkan? Mak bapak dia. Yang melangkaui hak yang sebenarnya. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita nak bincangkan tentang mahar mithil. Mahar mithil iaitu mas kahwin berdasarkan taraf ataupun taraf mas kahwin. Maksudnya kalau kita nak tahu tentang mahar mithil ni, kita akan bincangkan pada hari ini, iaitu pada pengertiannya. Maksud pengertian mahar mithil, ya. Mahar mithil ni mim ha ra. Lepas tu mithil, mithlu, ya. Alif lam mim tha lam. Mahrul mithil dalam bahasa Arabnya. Dalam bahasa Melayu juga ataupun dalam kitab-kitab fiqh Jawi Melayu disebutkan sebagai mahar mithil. Itu dia. Baik, apakah mahar mithil? Iaitu mas kahwin ini ialah harta yang dituntut dalam perkahwinan yang biasanya berdasarkan taraf isteri. Ikut taraf dia. Ini bermaksud kalau kita nak bawa satu analogi, ya, seperti mana kita bincangkan, kalau dalam perkahwinan tak sebut mahar pun tak apa, sah. Ya, contoh aku nikahkan kau dengan anak perempuan ini dengan mas kahwinnya RM1, tak ditentukan harganya berapa. Nampak, itu contoh, ya. Aku nikahkan kau dengan anak perempuanku dengan mahar ikut suka tinggal. Nampak? Ya. Jadi dia tak tentukan kadarnya. Dia tak tentukan berapa banyak jumlah yang dia nak kena bayar. Jadi di sini ditetapkan apa? Boleh ditetapkan dengan mahar mithil. Ya. Ataupun kalau perempuan tu sebelum disetubuhi oleh suaminya, dia tetap okey. Sebelum abang nak setubuhi saya, abang kena tetap berapa kadar nak bayar. Walaupun dekat ketika akad tu tak disebutkan berapa jumlah nak kena bayar. Nampak? So tak disebutkan tak apa, tapi sebelum bersetubuh saya ada hak nak halang. Ya, sebab tak ada perjanjian tangguh. Kalau saya setuju abang nak tangguh lagi 3 bulan, saya tak boleh halang untuk abang sentuh saya. Contoh. Ya, tapi ni tak ada perjanjian sama ada nak tangguh bayaran mas kahwin tu, maka abang kena bayar sekarang. Ataupun tak nak bayar sekarang pun tak apa, ya. Tapi sebelum dapat persetujuan tangguh, kena sebut harga dulu berapa nak bagi. Ya, okey, dia kata tak ada. Tak ada, ikut harga mahar mithil. Nampak tak? Ya, berapa-berapa nak bagilah. Okey, dia pun bermalam pertama. Ya, maka di situ tuan-tuan, mahar mithil itu ikut kadar. So macam mana kita nak tahu nilai bagi mahar mithil itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Baik, mas kahwin ini, iaitu mas kahwin mithil, itu mahar mithil ini linai berdasarkan nasab kaum kerabat isteri belah bapa. Ya, contohnya lah dia ada adik-beradik kakak dia. Sebelum ni kakak dia yang sebelum ni berapa kadar mas kahwin dia. Walaupun kalau kita bincangkan sekarang, dia tak mungkin terjadi. Sebab apa? Setiap negeri sudah ditentukan. Macam Selangor, tak silap saya, RM80. Pahang dan Johor, RM22.5. Negeri-negeri lain ada yang 100 lebih. Nampak? So, benda ni tak berlaku. Tapi mungkin berlaku dekat Kelantan. Kelantan bukan kerajaan ataupun majlis agama yang tentukan berapa jumlah mas kahwin yang telah distandardizekan oleh pihak Jabatan Majlis Agama. Tidak. Ya, terserah pada perempuan letak berapa. 1,000, 2,000, 3,000. Okey. Ya, baik, kalaulah pernikahan itu ketika akad tidak disebut harga berapa banyak dia nak bagi, ya. So macam mana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Maka ikut mahar mithil. Mahar mithil tu macam mana? Mahar ikut harga, ikut keturunan dia. Kalau kakak dia kahwin sebelum macam mana? Kalau tak ada kakak, okey, adik keturunan belah bapa dia, siapa, mungkin mak saudara dia. Mak saudara dia kahwin berapa? Berapa hantaran sebelum ini? Ataupun nenek dia, belah bapak dia berapa tu. Nampak tu? So keturunan dia ikut berapa. Kalau dulu kat makcik dia kahwin hantaran 2,000, 2,000 lah. So hakim tetapkan kena bayar dekat 2,000. Dia tak ada duit, kena carilah bagi macam tu. Ya, dan seterusnya kalau tiada kaum kerabat belah bapa, tengok kaum kerabat belah ibunya pula. Nampak tak?
belah ibu dia macam mana, kaum kerabat contoh mak saudara belah ibu dia ke, nenek saudara dia ke, nenek dia ke, moyang dia nikah macam mana, ya, berapa maharnya, ikut standard macam tu. Ya, maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah tak ada juga keturunan yang katalah dia anak tunggal, sebelah bapak dia tak ada kaum perempuan yang nikah, belah mak dia pun tak ada, maka ikut harga kadar masyarakat setempat. Masyarakat setempat berapa kadar dia. Ini dia tetap olehkan kerajaan negeri, dia kata ikut setempat habis standard satu negeri RM80 kalau Selangor. Standard macam tu. So ikut standard setempat. Ya. Kalau standard setempat pun tak ada, ikut kadar kebiasaan, credibility yang ada pada wanita tu. Umur dia berapa? Biasa umur muda ni, muda sangat, dia tak adalah mahal dia. Tapi kalau yang sudah matang mahal sikit. Tapi kalau yang janda murah sikit. Itu standard, ada masyarakat punya standard. Ada harga. Kalau zaman dulu lah, sebelum ada penetapan tentang harga ni, berapa banyak ataupun mahar mithil ni yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Tapi masa tu diikutkan kecantikan. Wanita cantik maharnya mungkin kata 1,000. Ya, kalau muka yang biasa-biasa menurut adat masyarakat, dia cantik tapi tak secantik macam primadona, mungkin 500 dia punya mahar dia. Benda-benda macam tu kalau kita tengok kebijaksanaan dia, ya, dia pandai masak, pandai menjahit, pandai belajar dan sebagainya, maka harga mahar tu ada harga mahar misilnya. Kalaulah nanti kita bincangkan bagaimana boleh berlakunya mahar misil ni untuk kita lebih faham nanti tuan-tuan. Ya, begitu juga janda dengan anak dara, lain harga dia, maksudnya maharnya tu tak sama. Kalau anak dara lebih mahal. Itulah ikut adat ataupun mahar misil setempat ketika itu. Ya. Baik, bagaimana kalau kita nak tahu, kita ada sebutkan tentang dalil berkaitan dengan mahar misil ni, yang mana ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan At-Tirmizi rahimahullahu taala, yang mana Abdullah ibnu Mas'ud ditanya tentang seorang lelaki yang mengahwini seorang wanita yang sedang lelaki itu belum menetapkan mas kahwin. Dia terima nikah tapi tak tetapkan berapa mas kahwin yang dia nak bayar dekat perempuan tu. Ya, dan selepas nikah, sebelum lelaki itu bersetubuh dengan isterinya, lalu meninggal dunia. Jadi dia punya senario dia macam ni, lelaki tu, ada seorang lelaki mengadu kepada Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia kata lelaki ni berkahwin, ketika akad dia tak tentu berapa harga ataupun berapa banyak mahar yang dia nak berikan kepada isterinya selepas akad nanti. Baik, selepas akad, sebelum suaminya dia nak bersetubuh, dia meninggal dunia. So, pertama, dia tak sempat menetapkan berapa banyak maharnya. Kedua, disebabkan dia tidak lagi menyetubuhi isterinya. Ya, dia meninggal dunia. Ketiga. Okey? Jadi apa yang perempuan terdapat, maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia kata menjawab, isteri itu berhak mendapat mas kahwin setanding dengan mas kahwin keluarga perempuannya tanpa kurang atau lebih. Ini mahar mithil, ikut keturunan dia. Mula-mula bapa dia, keturunan wanita di belah bapa dia. Ya, kemudian mahar mithil keturunan ibu dia pula. Kalau tidak, wanita setempat dia berapa harga. Ini difatwakan. Ya, dia juga berhak beredah walaupun tidak disetubuhi. Ya, dia berhak untuk beredah, iaitu 4 bulan 10 hari, dan begitu juga dia berhak untuk mewarisi harta peninggalan suami dia walaupun belum bersetubuh. Ya. Baik, lalu Ma'qil bin Sinan bangun berkata, Rasulullah telah menyatakan hukum yang sama, masalah Barwa binti Washiq. Maksudnya fatwa yang dikeluarkan oleh Mas'ud ini sama dengan hadis Nabi SAW, iaitu kisah yang pertama berlaku juga, yang pernah berlaku kes pada seorang wanita, Barwa binti Washiq radhiyallahu anha, yang sama juga suami tetapkan harga, kemudian meninggal sebelum sempat bersetubuh, maka dia dapat harta penuh. Itu harta mahar itu penuh. Kalau mahar tu suami tentukan 1,000, dapat 1,000 lah, tak dapat 500 penuh. Sebab pasal apa? Ikut mahar mithil. Dia berhak untuk mendapat mahar mithil. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini kita nak tahu kita nak masuk pula sebab yang mewajibkan mas kahwin mahar mithil. Kenapa? Kan biasa kalau kita sebut, kita nikah, aku terima nikahnya dengan mas kahwin sekian 100 lebih ke 200 ke, maka dia dapatlah. So, dia dapat tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka dapat harga yang disebut ketika akad tu. Tapi macam mana pula yang mana dia tak dapat dengan harga seperti mana yang ditetapkan? Ya, macam mana boleh berlakunya mahar mithil? Baik, dalam kitab ni disebut apa? Sebab yang mewajibkan mahar mithil. Mesti dapat harga mahar mithil sama ada ikut keturunan perempuan belah bapa dia ataupun ibunya ataupun setempatnya ataupun kedudukan tarafnya, sama ada cantik, kebijaksanaan, ya, janda ataupun anak dara, kanak-kanak ataupun dewasa dan seumpamanya. Pertama, akad nikah batal kerana meninggalkan syarat sah nikah. Ya, maksudnya akad itu tanpa saksi atau tanpa wali, maka pernikahan itu batal. Ya. Baik, maka apabila dinikah, contoh Ali dengan Aminah dinikahkan, bapa dinikahkan, ya. Aminah ada, dia perempuan, dan Ali tu lelaki. Dan dengan akad ijab dan kabul. Saksi problem. Saksi apa?
ketika tengah akad nikah tu seorang tu gila. Ya. So tanpa lepas tu dalam keadaan akad nikah tu dah rosak tanpa wali. Maksudnya ada salah satu daripada rukun tu rosak. Maka apabila justru perempuan tersebut wajib diberi mas kahwin mithil kerana rosaknya akad dan mas kahwin yang dinyatakan, kedua-dua itu wajib dipisahkan. So, bila rukun rosak, maka nikah tu pun rosak, dibatalkan, dan perempuan mendapat mahar mithil. Itu hak dia. Ya, itu hak yang telah diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Pasal apa? Sebab sudah berlakunya pernikahan, tapi kerosakan bukan daripada perempuan, tapi kerosakan yang berlaku pada rukun nikah itu sendiri. Maka wanita itu tetap juga mendapat mahar mithil. Dan yang mana kalau kita lihat mas kahwin mithil itu ditentukan nilainya berdasarkan keadaan perempuan itu. Keadaan perempuan itu dari segi sudut ialah keturunan dia dan seumpamanya. Itu sebab yang pertama. Baik, sebab kedua mendapat mahar mithil iaitu mas kahwin dibatalkan lantaran perselisihan antara suami isteri tentang kadarnya. Dua-dua duk bergaduh. Dua-dua tak dapat nak tentukan harganya. Maksudnya contoh, isteri menyatakan bahawa suaminya menyebut mas kahwin dalam akad nikah tetapi suami menafikan. Ya, jadi tak ada saksi yang nak dapat sabit kan. So bergaduh, dia kata, tak, bukan itu maksud saya tak maksudkan begitu. Itu bukan harga yang saya sebut, awak salah dengar, duk bergaduh. So bila bergaduh, maka macam mana nak selesaikan masalah ini? Mahar mithil sebagai penyelesaian. Ya, maka qadi kata ikut bayar harga mahar mithil. Begitu juga jika kedua-duanya berselisih tentang kadar mas kahwin. Suami nak bagi macam tu, perempuan tak setuju. Ya. Nikah dah berlaku dah ni. Nikah dah berlaku dah, tapi akad aku nikahkan kau dengan anak perempuanku Fulanah binti Fulanah dengan mas kahwinnya wang tunai. Dia menjawab, aku terima nikah Fulanah binti Fulan dengan mas kahwin wang tunai. Tak ditetapkan harga. Selepas akad nikah, so nak menentukan harga tu macam mana. So dia kata, okeylah saya bagi awak 500. Mana boleh, murah sangat, saya nak 1,000. Lagi kata, tak boleh ni, 1,000. Last bergaduh macam mana nak selesaikan pertikaian itu. Dua-dua tak setuju. Suami tak setuju dengan harga mahar yang telah ditetapkan isteri, dan isteri tak setuju dengan mahar yang suami nak bagi sikit sangat tu. Maka tetap kena bagi mahar mithil. Mahar mithil apa? Okey, keturunan dia ataupun kaum kerabat wanitanya sebelum ini nikah maharnya 2,000. Carilah si suami bagi 2,000 pasal dapat ikut mahar mithil. Dah tak bersetuju dua-dua, maka kena ikut mahar mithil. Okey. Baik, yang ketiga, macam mana kita kata mahar mithil tu dikira sebagai wajib? Maksudnya mesti dibayar dengan kadar mahar mithil, iaitu menyebut mas kahwin yang tidak sah. Ya, seperti mas kahwin bukan harta tuntutan syarak, seperti aku nikahkan kau dengan satu bandel air arak, tak boleh. Aku nikahkan kau dengan anak perempuanku dengan mas kahwinnya seekor babi, tak boleh juga. Benda ini jelas. Ataupun alat-alat yang melalaikan, contohnya aku nikahkan kau dengan anak perempuanku dengan mas kahwinnya sebuah gitar, itu tak boleh, benda melalaikan. Dalam mazhab Syafi'i jual beli benda muzik ni haram ya. Ya, ini mazhab Syafi'i, mazhab lain ceritalah, kita tak kita cerita dalam mazhab Syafi'i. Ya. Baik, bahkan majoriti mazhab, 4 mazhab pendapat muktamad mengatakan menjual barang-barang muzik ini hukumnya haram ya, kalau bahkan buat mas kahwin tak sah. Ya. Baik, benda-benda yang haram ni, kalau nikahkan dengan mas kahwin seekor babi ke, dengan seekor anjing ke, benda yang tidak boleh dijual beli, maka di sini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hukumnya mas kahwin itu tidak sah dengan penentuan itu, maka wajib digantikan dengan mahar mithil. Ya, wajib diganti dengan mahar mithil. Tengok apa? Iaitu harga yang pernah didapati, iaitu harga hantaran keturunan perempuan belah bapa ya. Keturunan perempuan tu belah mak dia ataupun mengikut turutan yang telah ditetapkan. Okey, baik, yang seterusnya ya, harta tersebut bukan milik dia. Contohnya harta tu dirampas, contohnya lah kan, lelaki tu nak kahwin, dia pergi rompak bank. So duit rompakan itu dijadikan mas kahwin. Itu pun tidak sah. Ya, duit tu tak boleh, duit tu wajib dipulangkan pada tuannya. So harta-harta haram tidak boleh dimiliki dan tidak sah dimiliki dan tidak sah dijual beli. Sebagai contoh, ada orang tanya kat saya, Ustaz, ya, ayah saya ni dia mewariskan harta banyak, tapi harta yang didapat tu hasil judi. Nampak tak? Hasil judi ni macam mana? Diwaris dengan harga banyak lah, lebih kurang dalam ratus ribu. So dia katakan dia tinggalkan untuk kami 700,000. Itu semua bahagian judi, dia pergi kat Genting Highland. Ya, kita minta supaya Allah mengampuni dosa bapa dia lah. Ya, walaupun dia melakukan judi tapi tidak jatuh kafir, tapi pelaku dosa besar. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa bapanya, dan mudah-mudahan bapanya sempat bertaubat sebelum meninggal dunia. Kita sangka baik, Tapi anak dia cerita, tak adalah dia kata bapa tak sempat bertaubat, tidak. Cuma harta tu banyak, mungkin bapa dia tak tahu bagaimana nak menguruskan harta yang haram itu.
Ya, jadi dia kata harta yang harta hasil judi itu tinggalannya 700,000. Contohlah kan. Ya, boleh tak kalau difaraidkan? Maksudnya kami 4 adik-beradik dapat difaraidkan. Mak kami dapat 1/8 dan kami semua asabah yang lain. Ya. Baik, saya kata harta haram tidak boleh dimiliki. Walaupun asalnya duit haram itu berada dalam akaun bapa kamu ataupun arwah bapa kamu, tapi pada hakikatnya ia tidak dimiliki. Sebab apa? Dia melalui satu proses yang diharamkan oleh syarak. Maka tak boleh, tak valid kalau dia diperlakukan sebegitu atau dimiliki harta itu. So, harta haram itu, judi itu bukan milik bapa dia. Nampak tak? Yang faham ya? So, bila bukan milik bapa dia, tidak boleh diwarisi. Tidak boleh difaraidkan. So, macam mana Ustaz? So, 700,000 tu kena pulangkan balik kepada tuan punya judi tu. Contohnya apa? Kan kalau saya ni berjudi dengan Amin. So, kami berjudi 1,000,000, 1,000. So, 1,000 duit saya, 1,000 duit Amin, kita gabungkan. So, main judi saya menang. So, saya dapat 2,000. So, Amin rugi 1,000. So, 1,000 tu milik saya, yang 1,000 yang saya menang tu bukan milik saya. Itu tetap milik Amin. So, judi tu haram, yang 1,000 tu wajib kena pulangkan kepada tuannya. Ya. Dan begitu juga kalau 700,000 tu dapat dipastikan modal bapa dia buat judi tu, katakanlah modal judinya 200,000. Dia punya untung judi itu secara haram 500,000. So 500,000 tu wajib dipulangkan kepada orang yang pernah bapa dia main judi tu. Tapi Ustaz, bapa saya main judi bertahun-tahun, mana nak kenal siapa yang dia judi kan, siapa punya ni. Yang kadang-kadang duduk satu meja berjudi tu bukannya sama-sama kenal pun, tak kenal pun, first time jumpa tu pun. Macam mana? Okey, kalau tak dapat detect siapa tuan punya duit yang kita ambil hasil ketika judi itu, maka apa perlu dia buat? Maka duit tu perlu diberikan kepada Baitul Mal. Yang haram tu, yang modal dia punya, yang haram tu kena bagi dekat Baitul Mal. So Baitul Mal bagi untuk maslahat masyarakat. Buat jalan ke, buat tandas ke, ya, ataupun bagi pada fakir miskin ke, boleh. Ataupun tak nak bagi pada Baitul Mal, boleh bagi pada fakir miskin yang memerlukan. Tak ada masalah. Ya, kalau tak jumpa orang. Itu antara cara untuk menguruskan harta yang haram. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu yang kata kalau dia gunakan duit itu, duit curi, duit bukan hak dia, ataupun dia kata aku terima nikah Fulanah binti Fulan dengan mas kahwinnya sepasang pakaian baju kurung. So baju kurung tu dicuri. Oh, tidak sah. So tidak sah dan tak boleh baju kurung tu berikan pada perempuan. Baju kurung tu wajib dipulang kepada tuannya. Tapi jadi bagaimana? Maka patut wajib digantikan dengan mahar mithil. Ya. Baik. Seterusnya, mengahwini 2 orang perempuan atau lebih dengan hanya 1 mas kahwin. Walaupun pernikahan itu sah, tapi mas kahwinnya jadi rosak. Ya, maka semua isteri dikahwinkan itu berhak mendapat mahar mithil. Itu dia. Maksudnya apa? Dia ni nikah, katakanlah pun, mula nikah, aku terimanya isteri pertama. Ya, katakanlah dia nak gunakan sejongkong emas. Sejongkong emas mas kahwin, besar tu. Ya, sejongkong emas aku terima nikah Fulan dengan sejongkong emas. Lepas tu dia bawa sejongkong emas tu, dia bawa pergi jumpa dengan wali kedua pula. Bini kedua pun benda sama, pakai mas kahwin yang sama juga. Yang ketiga pun sama juga. Tu dia. Ya, tak boleh, tak sah. Ya, kecuali kalau dia kata aku terima nikahnya dengan mas kahwin 1/3 daripada jongkong emas ni. Itu boleh. Ya, lepas tu bini kedua aku terima nikahnya dengan mas kahwin 1/3 daripada jongkong emas ni. So 1/3 tinggal 2/3. So 1/3 tinggal 1/3. Ya, maka yang ketiga pula aku terima nikahnya dengan baki 1/3 jongkong emas ini. So bila nak bayar, pecahkanlah. Pecahkan, cairkan dia, timbang seadil-adilnya, bagi 1/3, sini 1/3, 1/3. Itu tak apa. Tapi kalau dia tak ada sebut pecahan tu, dia benda yang sama juga, tak boleh. Ya, tidak boleh. Ataupun dikata pandai-pandailah korang bahagi, itu pun tidak sah. Dia kena tentukan dengan secara adil. Ya. Baik, ni kalau dia gunakan mas kahwin yang sama, maka